yang nampak di sebelah kiri tu. Itu je masjid yang masih ada yang boleh digunakan untuk solat, yang dikenali sebagai nama Masjid Fat. Lagi 6 masjid sekarang ni hanya tinggal kesan sejarah sahaja. Kemudian yang masjid putih betul-betul di hadapan ini adalah Masjid Handak. Tetapi setakat saat ini masih belum lagi kita pasti sama ada dah digunakan secara rasmi ataupun belum. Kalau ada jemaah yang berhajat untuk pergi ke Masjid Fat ataupun kawasan Masjid Handak, Kiblatan, nanti boleh maklumkan kepada saya, insyaAllah saya cuba susun untuk sama-sama pergi dengan menaiki taksi dan sebagainya lah, insyaAllah. Baik, Alhamdulillah, insyaAllah kita telah selesai kelima lokasi, yang mana 3 lokasi yang pertama kita berhenti dan turun menziarahi kawasan-kawasan berkenaan seperti di Masjid Quba, Mazari Tamar dan juga Jabal Uhud ataupun Bukit Uhud. Tetapi untuk lokasi yang keempat dan kelima, iaitu Masjid Kiblatan dan juga Masjid Handak, kita lalu saja sebab kita nak kejar, nak bersiap sedia untuk menunaikan waktu Zuhur di Masjid Nabawi, insya-Allah. Jadi moga-moga sepanjang ziarah luaran ini kita mengambil ibrah daripada apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau kita tengok, kita berpegang kepada satu hadis qudsi ataupun hadis agung yang berbunyi, taraktu fikum amran ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih. Rasulullah SAW tidak meninggalkan apa-apa pun kepada anak-anaknya, tetapi kata Rasulullah, dia tinggalkan apa? Kitab Allah, iaitu kitab Allah, yakni Al-Quran dan juga sunnah Rasul. Jadi kita mengambil sunnah tu, kita mengambil Al-Quran tu. Kalau kita tengok dalam rukun iman, daripada 6 perkara, hanya ada satu saja yang kita boleh pegang sekarang atau kita boleh rasa, iaitu Al-Quran. Dan tapi daripada Al-Quran tu sendiri yang kita boleh tahu bagaimana percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Dan bagaimana dengan sunnah Rasul, sunnah Rasulullah, bukan sekadar perbuatannya saja, tetapi bukan percakapannya saja, tetapi apa yang Rasulullah laksanakan sepanjang usaha Rasulullah, sepanjang usaha dakwah Rasulullah menegakkan Islam. Bagaimana usaha-usaha itu telah diteruskan oleh sahabat-sahabat baginda, bermula daripada Khalifah Ar-Rasyidin, kemudian diikuti oleh kerajaan Umayyah, kemudian kerajaan Bani Abbasiyah, dan akhirnya kerajaan Turki Utsmaniyah, dan akhirnya pada tahun 1924 kerajaan Islam, kerajaan sistem kekhalifahan jatuh sewaktu pemerintahan Mustafa Kamal Atatürk. Moga-moga kita mengambil pelajaran daripada peristiwa kejatuhan Islam itu. Sebab Islam sebenarnya jatuh bukan atas tangan musuh sebenarnya, tetapi atas orang-orang Islam itu sendiri, yang mempunyai latar belakang yang tertentu, yang dipengaruhi oleh syaitan dan sebagainya, yang menyebabkan hilang rasa untuk memperjuangkan Islam. Maka jatuhlah Islam pada tanggal 1924, tahun 1924. Jadi sama-sama kita mengambil pelajaran, kita sampaikan, kita amalkan apa saja peninggalan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah dan sebagainya, dan kita tidak tinggalkan, kita terus amalkan, kita sampaikan kepada generasi kita yang seterusnya supaya mereka mengenali Allah dan Rasul. Jangan sekadar kita tahu namanya saja. Jadi saya pesan ini juga pada diri saya, yang tidak terlepas daripada dosa dan sebagainya. Moga-moga setiap apa saja yang Rasulullah tinggalkan, kita bukan sekadar tahu namanya saja, tetapi kita menghayati. Kita seolah-olah kita letakkan diri kita, kita letakkan diri kita seperti dalam keadaan Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya memperjuangkan Islam. Sebab sekarang kerajaan Islam ataupun Islam sebenarnya telah jatuh, bukan disebabkan oleh tangan-tangan musuh, tetapi atas tangan-tangan orang Islam itu sendiri. Saya tinggalkan, kalau kita tengok, malaikat sendiri pernah bertanya kepada Allah, surah Al-Baqarah ayat 34, kenapa Allah nak ciptakan manusia ataupun khalifah di muka bumi ini, sedangkan orang ini dah tahu dah dia akan menumpahkan darah dan membuat kerosakan di bumi, ya Allah, dia kata, tanya malaikat. Tetapi kata Allah, Allah Maha mengetahui. Jadi kita sendiri pun tak tahu kenapa Allah ciptakan manusia, melainkan kalau kita tengok surah Az-Zariyat ayat 56, yang bunyi tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi bagaimana ibadah kita kepada Allah dan Rasul. Jadi moga-moga
ziarah luaran ini sedikit sebanyak kita dapat ibrah dan pelajaran, dan kita amalkan, insyaAllah. Kita saling berpesan antara satu sama lain, pesan je. Kalau ada salah silap daripada saya sendiri, tegur je. Saya sedia menerima apa saja teguran daripada antum semua, sebab kita bukanlah manusia yang syumul, lengkap, tapi kita banyak kekurangan, dan saling melengkapi antara satu sama lain. Dan sampaikanlah apa saja, kalau kita tengok hadis tu, balighuni walau adalah ayat, sampaikanlah kamu walau sepotong ayat. Allah tak kata, ataupun mereka tak kata, ayat tu tak kata kalau jadi ustaz ataupun ustazah je boleh sampaikan ayat, apa saja. Yang penting kalau kita tahu, kita sampaikan, insyaAllah.